وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT direzekikan lagi dalam majlis-majlis akhir sebelum kita menyelesaikan juzuk pertama bagi kitab Bahrul Mazi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kelapangan untuk terus mendalami kitab ini dengan baik biiznillah. Kita masuk pada masalah yang ke-536, muka surat 205, masalah 536. Masih lagi pada bicara hadis yang ke-114 yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man ata haidha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masalah 536, masalah berjubur. Bahasa dia berliwat bahasa Syekh, yakni laki-laki mengerjakan dubur, buat hubungan tak baiklah dengan isteri dia, membuat hubungan yang tidak baik dengan isteri dia, tidak berjalan yang sepatutnya, dan hukumnya. Ya saudaraku, dengan hadis yang di dalam masalah 533, tahulah akan hukum berjubur itu amatlah besar dosanya. Hukum meliwat, kalau liwat isteri pun dah haram, apatah lagi kalau liwat bukan isteri, lagi-lagilah haram. Kedua-duanya adalah dosa yang besar. Seolah-olah menjadi kafir orang yang mengerjakan demikian, seolah-olah. Jadi di sana berlaku majaz, majaz dalam memahami hadis Rasulullah SAW ini. Seolah-olah menjadi kafir orang yang mengerjakan demikian. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, murtakib al-kabair laisa bikafir. Murtakibul kabair laisa bikafir. Mazala madama lam yastahil al-haram. Tapi kalau dia kata mana ada haram, biasa je, buat dengan isteri ikut belakang halal. Kita kata jangan cakap begitu. Dia kata tahu memang dalam kitab sebut memang benda tu haram, tapi saya tak sebut juga. Apa pasal? Tahu tak? Tahu boleh buat kafir. Dia kata tahu, saya buat kafir, tapi saya nak sebut tak, nak kata apa? Tak kata apalah. Habislah dia. Sebab dia tahu perbuatan tu haram, tiba-tiba dia halalkan benda yang haram dalam keadaan dia mukallaf, tahu benda itu boleh membawa kepada keluar daripada agama Islam, kerana di antara perkara yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Beza dengan satu orang yang buat perbuatan yang haram dalam keadaan dia tahu perbuatan itu haram. Dia buat dengan isteri ikut cara tak betul tadi, ikut belakang. Dia kata kenapa buat begini? Dia kata saya tahu benda ni haram, tapi saya tak mampu nak tahan. Maksudnya dia tahu perbuatan itu haram dalam keadaan dia melakukan. Maksudnya dia murtakibul kabirah, tetapi dia tidak membawa kepada kafir. Tapi kalau dia menghalalkan yang haram, contoh dia kata arak ni sebenarnya halal, sunat lagi, kata sunat muakkad kalau awal bulan. Kita kata ya akhi jangan cakap begitu. Dia kata saya tahu benda ni boleh buat kafir. Awak kena paksa, tak ada paksa-paksa lah. Siapa paksa saya? Maksudnya ucapan ini membawa kepada kekufuran, membawa kepada seseorang itu keluar daripada agama Islam. Jadi dia bila dibawa kepada qadi akan minta dia bertaubat, dan dia kena menyebut wali la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, dan dia kena sebut bahawa sesungguhnya perbuatan yang saya kata halal itu sebenarnya adalah haram. Sebab kalau sekadar mengucap tak selesai juga, kerana dia kufur bukan kerana dia mengingkari syahadatain, tapi dia keluar dari agama Islam kerana dia mengingkari bahawa perbuatan yang haram itu adalah haram. Sebab tu sebagai contoh, kalau benda-benda perkara masalah seseorang itu kafir ataupun tidak, kita bincang secara ilmiahnya begitu. Namun adakah dia jatuh kafir ataupun tidak, perlu dibawa kepada kehakiman. Hakim yang akan menentukan, kerana hakim akan kaji dia ni sebenarnya masalah mental ke,
Adakah dia mabuk ketika tu? Adakah dia kena paksa? Jadi benda tu perlu dilihat dari pelbagai segi supaya kita tidak cepat untuk mengkafirkan seorang. Dan apabila kita pandang pada hukum dera di dalam dunia ini, dan apabila kita pandang pada hukum dera di dalam dunia ini sebagai yang disuruh syarak, ialah bunuh jua, sama ada yang menjadi jantan atau yang menjadi betina. Ialah menurut zahir hadis daripada riwayat Tirmizi jua. Nantilah insya-Allah taala di dalam Abwabul Hudud. Nantilah kita akan jumpa nanti dalam Abwabul Hudud, mungkin dalam 5 tahun lagi kita akan sampai dalam perbahasan tu. Jadi dalam masalah orang yang melakukan hubungan liwat ini, apakah hukuman hudud ke atas orang yang melakukan hubungan liwat suka sama suka ni? Kalau dia itu dirogol secara liwat, yang kena rogol tak akan kena hukuman hudud. Sebaliknya yang merogol itu secara liwat itu yang kena hukum hudud. Jadi dalam masalah itu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dia akan lihat yang melakukan hubungan itu muhsan atau ghair muhsan. Dia ni muhsan ke ghair muhsan? Dah pernah kahwin ke tak pernah kahwin? Kalau dia pernah kahwin, dia akan direjam sampai mati. Tapi kalau dia tak pernah kahwin, dia akan disebat 100 kali. Sama seperti hukum zina. Tetapi di sana ada pendapat para ulama yang mengatakan orang yang melakukan liwat, dia akan dijatuhkan hukuman bunuh sama ada pernah kahwin atau tak pernah kahwin. Kerana mereka mengambil pelbagai dalil, antaranya sebagaimana kaum Sodom itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala tanpa mengira sama ada yang berkahwin ataupun tidak. Jadi adalah pelbagai hujah. Nanti kita akan jumpa dalam Abwabul Hudud. Cuma masalah ni memang masalah khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan hukuman hudud ke atas orang yang melakukan jenayah liwat. Jadi apabila sesebuah negara ingin melaksanakan undang-undang syarak, dia hendaklah melihat mana yang sesuai kepada masyarakatnya. Sebab bila fuqaha berbeza pendapat, maka untuk dijadikan sebagai rang undang-undang tu perlu dilihat, okey, mana yang kita nak pilih. Contoh macam Kerajaan Kelantan yang nak bawa ke mahkamah, nak bawa ke parlimen nanti, adakah yang dipegang adalah mazhab Imam Syafi'i atau mazhab ini atau mazhab ini? Maka semuanya masih lagi dalam ruang lingkup ijtihad bagi sebuah kerajaan untuk memilih mana pendapat yang mereka ingin lakukan. Kalau ada orang bertikai, ini bukan hukum-hukum Tuhan. Memanglah kalau nak kira-kira atas dari sudut ia bukan hukuman yang mansus. Contoh macam masalah liwat, kalau ada orang berpegang dengan pendapat kena hukum bunuh, ada orang kata dah, ini bukan hukum Tuhan, dengan maksud ia bukan hukuman yang disebut secara sharih oleh Al-Quran. Ya, betul. Namun dalam masa yang sama, bila fuqaha berijtihad, fuqaha itu adalah al-muwaqqi'un. Mereka itu adalah orang yang menandatangani bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud mereka telah mempunyai kelayakan untuk memahami nas-nas syarak, lalu mereka berijtihad. Walaupun berlaku perbezaan pendapat dalam satu isu pun begitu, apabila khilaf di kalangan para ulama, walaupun yang betul sebenarnya satu sisi Allah Ta'ala, yang lain adalah salah, sebagaimana yang rajih dalam perbahasan ilmu usulul fiqh pun begitu, kesemua itu adalah boleh diamalkan apabila yang berijtihad itu mempunyai autoriti. Mereka layak untuk berijtihad sampai ke tahap ijtihad. Maka apabila mereka memilih pendapat, walaupun pendapat mereka bercanggah dengan mujtahid lain, menjadi satu keizinan di sisi syarak untuk kita milih mana-mana pendapat untuk dilaksanakan. Contoh, katakan negeri Kelantan. Seingat saya, masa duk baca-baca dalam isu orang undang-undang negeri Kelantan dululah, kok sekarang dah dia orang dah buat perubahan, wallahualam. Dalam masalah riddah, mereka berpegang dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, iaitu man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang murtad, setelah kita minta untuk dia bertaubat, dia tak mahu bertaubat, 3 hari kita minta bertaubat bagi kaunseling, dia tetap nak kekal dalam agama bukan Islam, sedangkan sebelum ini dia pernah beragama Islam, maka kalau yang saya duk baca dulu, hukumannya adalah dijatuhkan hukuman bunuh. Katakan apabila dibawa ke parlimen, nanti berlaku isu bising dalam mahkamah, ataupun sebelum dibawa lagi mereka bincang balik, ini kalau timbul nanti orang bukan Islam akan mempertikaikan perkara ni, akan mempertikaikan, akan kita menafikan hak kebebasan beragama. Akhirnya ulama-ulama Kelantan bersidang, katakan
Akhirnya mereka kata yang sesuai kepada zaman kita hari ini adalah berpegang dengan pendapat para ulama yang mengatakan yang dijatuhkan hukuman hudud iaitu bunuh itu sekiranya mereka mengajak orang lain untuk keluar dari agama Islam. Mereka buat perancangan pula untuk memurtadkan orang Islam. Tapi kalau dia murtad seorang-seorang, dia tak jatuh hukum, dia tidak jatuhkan hukuman bunuh, walaupun di akhirat nanti dia akan kekal api neraka kalau dia tak bertaubat. Akhirnya diubah. Okey, dari segi masalah hudud dan masalah murtad, yang dijatuhkan hukuman adalah sekiranya mereka berusaha untuk memurtadkan pula orang lain. Namun kalau mereka murtad dan tidak mengajak orang lain, maka mereka tidak dijatuhkan hukuman hudud. Contoh, ia bercanggah dengan mazhab Imam Syafi'i, namun dia masih lagi dalam ruang lingkup mazhab fuqaha kita. Dan pendapat ini banyak dipegang oleh ulama-ulama semasa. Antara Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, guru kita semua, beliau sering ketika menghuraikan hadis wal mufariqu lidinihi wa tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Dalam hadis disebut begitu, wa tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Antara tiga perkara yang dihalalkan darah seorang itu, antaranya disebut dalam hadis wattariku lidini al-mufariqu lil jamaah, seorang yang meninggalkan agamanya dan dia telah mufaraqah daripada jamaah. Fuqaha kita dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bila dia murtad secara automatik dia telah keluar dari jamaah Islam, maka dia berhak untuk jatuhkan hukuman bunuh berdasarkan hadis ini. Namun yang difahami oleh Fadilatul Syekh Yusri dan juga sebagian ulama-ulama lain, mereka mengatakan yang dimaksudkan wal mufariqu lil jamaah itu adalah mereka keluar daripada negara dan mereka bergabung dengan tentera musuh yang bukan Islam untuk menjatuhkan kerajaan Islam, sebagaimana yang berlaku pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang murtad akan keluar daripada Madinah bergabung dengan kufar Quraisy contoh, dan mereka akan menyerang. Jadi orang begini dia berusaha untuk merosakkan huwiyatud daulah, merosakkan akidah umat Islam yang ini berhak untuk dibunuh. Jadi bila dikaji-kaji, sesuai dengan realiti Malaysia. Tengok kita punya perlembagaan, tidak boleh seseorang itu menyebarkan agama di Malaysia selain agama Islam. Jadi kena dengan kita punya tu, diubah. Walaupun tak kena dengan mazhab Imam Syafi'i, tapi dia masih lagi dalam ruang lingkup perbahasan fiqh. Jadi dia juga dianggap sebagai hukmullah, dengan ertinya bahawa hukum ini adalah salah satu pendapat fuqaha. Sebab kita semua sedia maklum dalam masalah fiqh ada atau secara tepatnya sebenarnya masalah fiqh semuanya adalah masalah khilaf. Kerana masalah yang tidak khilaf tidak dinamakan masalah fiqh. Secara tepatnya begitu. Kerana al-fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillah tihad tafsiliyah. Jadi apabila berlaku begitu ataupun dengan yang disebut oleh Imam Al-Haramain allazi tariquhu al-ijtihad, menunjukkan segala masalah-masalah hukum hakam yang tidak ada khilaf itu tidak dinamakan fiqh, kerana itu dinamakan akidah. Semayang itu wajib bukan fiqh, itu akidah. Zina itu haram, itu bukan fiqh, itu akidah, kerana tidak ada khilaf dalam masalah-masalah tersebut. Jadi dalam isu liwat ini berlaku khilaf di kalangan para fuqaha, dan apabila berlaku khilaf, berhaklah kerajaan untuk memilih mana-mana pendapat di antara pendapat-pendapat fuqaha tersebut. Wa ra'yul imam yajubbul khilaf. Di kaedah disebut wa ra'yul imam yajubbul khilaf. Pendapat seseorang imam, pendapat pemerintah dalam masalah hukum hakam yang pelbagai ini, dipilih satu pendapat untuk dijadikan sebagai pegangan negara, itu akan yajubbul khilaf. Dia akan memotong semua masalah-masalah khilaf yang lain. Dengan maksud apabila seseorang pemerintah sudah memilih satu pendapat di antara pendapat-pendapat fuqaha, tak boleh lagi rakyat negara itu berkhilaf dalam masalah itu. Contoh, katakan bila kerajaan Malaysia setelah dibawa undang-undang setuju untuk dilaksanakan, dan dalam isu riddah, dalam isu murtad, memegang katakan bahawa yang keluar daripada agama Islam tapi dia tak ajak orang lain murtad, dia tak dikenakan hukuman. Tak boleh pula tokok-tokok yang ada di Malaysia, ini canggah mazhab Syafi'i ni, kita kena ubah ni, lepas tu buat demonstrasi, itu tak boleh lah. Sebab ra'yul imam yajubbul khilaf. Pendapat seorang pemerintah dia akan memutuskan segala masalah khilaf. Tapi kalau masih lagi tidak dijadikan sebagai pegangan negara, maka berhaklah untuk kita memilih. Contoh masalah ibadat, pegang perempuan tak pegang perempuan, batal tak batal, kalau tidak digazetkan bahawa kita kena memegang dengan mazhab Imam Syafi'i, tak ada masalah. Contoh macam masalah nikah kahwin.
tak bolehlah kita kahwin dengan mazhab Imam Abu Hanifah di Malaysia, kerana sudah digazetkan sebagai undang-undang. Hal ehwal perkahwinan di Malaysia adalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Siapa kahwin dengan cara mazhab Imam Abu Hanifah tak sah di Malaysia dan berdosa. Berdosa lagi kerana dia sudah melanggar satu perkara yang telah diputuskan oleh negara, sedangkan yang diputuskan itu juga masih dalam ruang lingkup fiqh. Baik, sungguh juga hukum berjubur itu ini jarang kita guna istilah ni, tapi maksud dia liwat maksud dia adalah liwat. Okey, hukum itu ada khilaf ulama padanya, tetapi tiada keluar daripada seberat-berat hukum dera, iaitu setengahnya. Tu setengah tu kan, tertinggal huruf ha rasa tu tak? Ke sahabat faham macam mana tu? Setengnya, seteng. Orang KL pun seteng tu setengah juga. Tak tahu lah kalau memang kot memang ada bahasa. Kami pun sebut seteng. Akhi minta seteng 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 tu macam setengah seteng sikit seteng. Seteng kot. Memang itu bahasanya, Allah alam kot. Lorah fasihah juga rupanya cakap KL tu, tak tahulah. Tapi rasanya huruf ha tu tinggal setengahnya. Iaitu setengahnya menjadikan seperti hukum zina, macam mazhab Imam Syafi'i. Muhsan ke tak muhsan? Dah kahwin ke tak pernah kahwin lagi? Kalau pernah kahwin, rejam sampai mati. Kalau belum pernah kahwin, disebat 100 kali. Menjadikan seperti menjadikan seperti hukum zina, yakni direjam dengan batu ke atas orang mengerjakannya, yakni atas yang menjadi jantan, atas yang menjadi jantan yang muhsan. Apa ni? Menjadi jantan yang muhsan. Maksud dia yang pelaku itu adalah muhsan. Okey, yang pelaku itu adalah muhsan. Dan di rotan 100 rotan serta buang negeri akan yang tiada muhsan. Maknanya kalau dia tidak muhsan, muhsan maknanya pernah kahwin. Walaupun isteri dah meninggal tapi pernah kahwin, dia dianggap telah muhsan. Sama seperti zina. Satu orang pernah kahwin, lepas tu isteri meninggal, lepas tu dia berzina, lepas tu kena tangkap. Apa hukumnya? Rejam sampai mati. Dia kata isteri saya dah meninggal. Dah meninggal lah. Kamu dah pernah tahu cara yang halal, kenapa kamu pergi cari cara yang haram? Okey, dan di rotan 100 rotan serta dibuang negeri. Ulama-ulama semasa kata hari ini kalau nak buang negeri ini digunakan juga dengan cara dimasukkan ke dalam penjara. Jadi masuk dalam penjara itu juga diiktibar oleh sebagian para ulama buang negeri. Sebab kalau hari ni buang negeri, sonok je tak ada siapa lah. Orang KL, okey, awak dibuang negeri ke Selangor, kata biasa je. Buang negeri Terengganu biasa. Tapi kalau buang ke pulau tu terasa lah juga kan, pulau seorang apa kan. Jadi ada para ulama memahami juga masuk buang negeri di sini boleh juga dijelmakan dengan cara dimasukkan ke dalam penjara. Bukan tujuan dia untuk didera, tapi untuk dia hidup, dia membina karakter dia yang baik. Dia tak bergaul dengan orang-orang yang jahat, akhirnya dia boleh mendidik diri dia dengan cara yang baru kan. Serta buang negeri akan yang tiada muhsan. Itu sekiranya tiada muhsan. Ini berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Dan ada pun yang kena kerja, maksud dia yang apa namanya, orang meliwat, maknanya dia yang kena, bukan dia yang meliwat, dia yang rela untuk dikerjakan. Haram. Masalah ni nampak macam kita seronok gitu lah, tapi sebenarnya maksiat ini sudah sangat menular dalam masyarakat kita. Sedar tak sedar, ngeri sebenarnya dalam masyarakat Melayu kita sendiri banyak sudah terlibat dalam perkara ni. Kita je mungkin sebab kita duk kawan dengan orang-orang agama kan, dengar kes 1-2 je. Tapi kalau kita borak dengan kawan-kawan yang ni, kita masuk dalam Facebook apa semua, ya Tuhan, sangat-sangat ngeri. Bukan sekadar pegang-pegang biasa ni, dah jadi memang sampai ke tahap nak maksiat yang dimurkai oleh Allah itu. Jadi kalau sahabat sebut dalam khutbah, sebut dalam kuliah di Malaysia, kena sebut isu liwat ni.
Sebab dia memang masalah yang teruk berlaku dalam remaja kita. Kerana apa? Kerana antaranya masalah mungkin mereka nak berkahwin tak ada kemampuan, mahar yang mahal, jadi susah. Senang je lah maksiat lelaki dengan lelaki. Kalau dia ada jiwa lelaki dengan lelaki tu, lagi senang. Orang ingat dia kawan, duduk satu rumah, dia boleh buat maksiat tiap hari. Dan biasanya dia akan ada pengalaman lampau, di asrama contohnya. Dia akan jadi kekef itu kerana dia merasai maksiat itu, dan dia rasa itulah yang seronok. Takat-takat pengalaman lah, takat-takat pengalaman saya bergaul dengan mereka ini, tak ada lagi jumpa satu orang yang dia fitrah dia begitu. Belum jumpa lagi. Mesti ada pengalaman. Sebab manusia normal tu tidak begitu. Tapi saya borak dengan Ustaz Anam kata ada juga orang yang dia memang fitrah dia begitu. Tapi saya tak, setakat saya berkawan lah dengan mereka ni, saya tak pernah jumpa. Macam boleh berkawan? Itu ada cerita panjang. Tapi jangan salah faham. Jangan salah faham. Saya selamat. Jangan salah faham. Waliyazubillah min zalik. Tapi dunia ni kotor. Mereka sangat perlu kepada bimbingan. Tapi susah nak kawan dengan mereka ni. Ada yang dia tak nak kahwin, tak tahulah apa nasib mereka. Ada satu orang tu sampai sekarang umur 30 lebih. Saya kata kahwinlah. Dia kata tak ada rasa lah, dia kata, dengan orang perempuan. Habis kata lepas ni hidup macam mana? Dia kata buat macam mana? Dia kahwin pun buat zalim dengan orang perempuan. Hujah dia kuat dia kata kan. Dia kahwin pun buat zalim dengan orang perempuan. Jadi orang begini dia kalau dia dengan orang perempuan tak ada perasaan, dan kalau dia kahwin pun menzalimi orang perempuan, tak payah kahwin lah. Tapi dia kena kuat lah. Dia kena sibukkan diri dia dengan ibadat. Dia kena sibukkan diri dengan ibadat, dan dia perlukan kepada kawan-kawan yang bagi sokongan kepada dia. Kawan-kawan yang baik. Sebab mereka ni, kalau dia kawan dengan orang baik pun, tiba-tiba dia tengok dia dapat kenal dengan orang yang satu spesies dengan dia, jadi dia bukan semestinya kena orang tu jadi lembut. Ramai je badan katang-katang, perut satu pack macam saya ni contoh, tapi jadi wali'azubillah min zalik. Budak-budak muda lah selalu jadi budak asrama berapa tahun juga tu. Tapi akhirnya saya istikharah, saya tak boleh lah. Walaupun kita dah kahwin apa semua, tapi kita bila kita nak berdepan dia, kadang-kadang dia post gambar-gambar tak baik apa semua, jadi pening tengok. Wali'azubillah min zalik. Jadi ni antara maksiat yang menular dalam masyarakat kita hari ni. Nampak macam sikit tapi sebenarnya banyak. Nampak macam sedikit tapi sangat banyak. Bayangkan saya kasar-kasar, bodoh-bodoh cari-cari kawan-kawan. Saya yang carilah sebab dia orang tak kenal saya. Kawan dalam Facebook. Saya punya friend dekat-dekat 600-700 orang. 600 ke 700 orang friend saya dulu. Bukan Facebook Ahli Nizam tu lah. Facebook lain tu. Kalau itu Facebook yang sekarang ni, Facebook kena maki tu bukan Facebook cari madu. Ni Facebook lain. Saya duk cuba nak ada jugalah yang berubah tapi payah, dia orang susah. Apatah lagi kalau kita sekadar dalam alam maya dia kena duduk depan-depan, kita kena kaunseling dia, baru senang. Takat saya duk kasar-kasar cari tu, saya sendiri antara gambar saya tidaklah mengancam sangat kan. Bila kita letak gambar pokok, orang lain letak gambar lain kan. Kita letak gambar pokok, gambar sungai, orang lain letak gambar ngeri-ngeri kan. Pun dapat dekat 600-700 orang. Itu 600-700 orang. Dan kebanyakannya adalah orang Melayu kan. Paling banyak antaranya belah-belah Sabah, muka comel-comel tu belah Sabah, Sarawak, KL, Johor. Itu negeri-negeri panas Semua negeri Malaysia ada. Kalau kita tengok kadang-kadang macam-macam wali'azubillah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan. Dia kalau negara ataupun kerajaan ambil tindakan untuk gertak puak-puak ni, tak berani dia apa? Mesti dia akan terus ni. Tapi oleh kerana maksiat ini dianggap maksiat yang macam jarang berlaku, sedangkan dia sangat menular dalam masyarakat kita hari ni. Sangat menular dalam masyarakat kita hari ni. Dan lebih dahsyat, ada juga yang dia ada dua-dua sekali. Dengan perempuan pun dia seronok, dengan lelaki pun dia seronok. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita sampai ke hari kiamat daripada maksiat. Wali'azubillah min zalik. Okey. Dan ada pun yang kena kerja, yakni yang menjadi diri seperti betina. Dia tu jadi orang perempuan Kalau ikut istilah dia bottom. Dia ada istilah tu Dia akan tanya, awak ni jenis yang mana? Jenis yang kena ke jenis yang mengena
dia akan tanya, kalau kita borak dengan dia, dia ingat kita satu geng dengan dia, dia akan tanya, sing asal dia guna istilah bottom ke apa benda tak? Maknanya dia ada istilah dia. Kalau siapa yang dalam dunia gelap tu, dia ada kekasih gelap tu, dia tahu. Waliyahzubillah. Dia akan tanya ada juga yang dia tak udah kasi bagi daurah lah pula Dia ada yang minat yang tu je, ada yang minat kena je. Sebab tu dia tanya, awak ni yang mana? Dua-dua sekali ke, ataupun suka yang memberi ke, atau suka yang menerima? Dahsyat tapi subhanallah, benda tu agak jarang disentuh oleh para asatizah, kerana kita pun tak sangka benda tu menular dengan menggila. Baik. Dan ada pun yang kena kerja, yakni yang menjadi diri seperti betina, maka dilungsing sebab 100 lungsing. Dah ada lungsing ni apa dia ni? Sekarang sebat, sebab sebut kalimah sebat. Ada pernah dengar kalimah lungsing? Apa dia sebat? Lungsing orang Perak ada lungsing-lungsing. Yang main-main ngaji Tadbir Nabawi lungsing Ada yang macam dengar kalimah ni? Koma ramai ni. Orang Karel ada orang Karel. Longsing. Lungsing ke longsing ke something gitulah. Macam sebat jugalah kan. Dan segi bahasa fiqahnya ke sebat juga. Tengok tak, longsing tak ada. Dia lung. Lungsin, benar yang memanjang pada turunan. Dah berkena lung. Lungsin, benang. Tak ada Buat kita cuba merajah balik lah maksudnya. Tapi nampak macam sebat juga tu. Cuma saya jadi agak muskil tu, kenapa sebelum tu disebut sebat kan, dalam masalah lelaki muhsan. Rotan. Mungkin maksudnya talawan tafannan fil kalimah, tapi makna sama mungkinlah kita try baca dulu. Dan ada pun yang kena kerja, yakni yang menjadi diri seperti betina, maka dilongsing 100 longsing dan dibuang negeri, sama ada ia musan atau tiada. Betul. Maksudnya dari segi perbahasannya memang begitu. Dia akan dikenakan hukuman sebat 100 kali. Tak kira dia musan ataupun tidak. Tak kira, sebab kita nak kata dia macam orang perempuan, dia itu bukan kemaluan depan, itu kemaluan belakang. Tapi beza dengan orang yang melakukan, dia memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan. Jadi di sana dibezakan hukuman sama ada orang yang buat itu yang kena buat atau yang membuat. Maf'ul ke maf'ul fa'il ataupun maf'ul Tetapi jikalau jubur isterinya maknanya atau jariahnya memang hamba perempuan maka wajib ta'zir. Kenapa tak kena hukum hudud? Kerana di sana ada syubhah. Sebab orang perempuan itu isteri dia. Jariah itu memang wanita yang boleh untuk dia berseronok dengan jariah dia, dengan hamba perempuan dia. Beza dengan orang lelaki, beza dengan perempuan yang bukan isteri dia, maka dia jatuhkan hukuman hudud. Tapi kalau yang kena liwat itu adalah isterinya sendiri ataupun hamba perempuannya, maka si pelaku tadi hanya kena ta'zir. Ta'zir serah pada kerajaan lah, serah pada mahkamah untuk putuskan apa hukumannya. Maka wajib ta'zir dan tiadalah hukum dera. Hukum dera sini maksud tidak jatuhkan hukuman hudud, tak dijatuhkan hukuman sebat 100 kali, tak dijatuhkan hukuman rejam sampai mati sebab itu isterinya.
tapi termasuk perbuatan haram dan ia termasuk dosa besar. Dan isteri dan jariah itu kena ta'zir juga, dan isteri dan jariah itu kena ta'zir juga. Ini sekiranya mereka rela. Kalau mereka kena paksa, maka dia termasuk bahawa mereka ini ikrah, dalam orang yang dipaksa tidak jatuhkan hukuman ke atasnya. Dia tak rela, tapi suami dia paksa. Kalau tidak, dia akan dikena hukum pukul contoh. Maka ketika itu dia ada unsur paksaan. Orang yang dipaksa terlepas dari segi hukuman dunia, dan di akhirat juga terlepas. Inilah mazhab Syafi'i di dalam kitab-kitab fiqh. Dan kata setengah ulama, bunuh semata-mata. Al-fa'il wal maf'ul, yang bukan suami isteri ni, dijatuhkan hukuman bunuh, tak kira musan ataupun tidak. Sama ada yang mengerjakan dan yang kena kerja kerana zahir hadis begitu. Sebab hadis yang akan kita jumpa dalam perbahasan yang panjang dalam kitab hudud nanti menunjukkan bahawa orang yang melakukan hubungan liwat dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi kefahaman sebagai mazhab, maknanya bunuh tak kira lah dia muhsan ataupun tidak. Maka kelakuan bunuhnya pancung dengan pedang, dan kata setengah dengan rejam, dan kata setengah dengan campakkan dari atas pucuk gunung ke bawah raung, bawah gaung, ke bawah lah, yang dalam, supaya menjadi habu angin, jadi hancur berkecai. Kalau kita pernah tengok, saya pernah terbaca dalam berita, geng-geng Daesh ada kes hukum homoseksual ni, dia orang dapat tangkap, akhirnya jatuhkan hukum dengan apa? Dicampakkan daripada bangunan yang tinggi. Dia pegang dengan pendapat ni lah. Dia pegang dengan pendapat ni. Cuma yang kita seramnya, betul ke korang dah ikut secara mahkamah betul tu? Ke asal main tangkap ikut dan betul main campak anaknya kawan tu? Sebab mungkin dia kena paksa, mungkin sebenarnya tak sampai pun tahap, cuma ringan-ringan istilahnya kan. Baru pegang-pegang baru, belum sampai memasukkan terus. Jadi ini yang kita risau dengan mereka. Sebab menjatuhkan hukuman hudud itu adalah fiqhul ummah. Istilahnya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, fiqhul ummah, bukan fiqhul syakhs. Melaksanakan hukuman hudud, qisas dan juga hukum ta'zir, itu termasuk fiqhul ummah. Maknanya itu adalah hukum hakam yang hanya boleh dilakukan oleh kerajaan, bukannya boleh dilakukan oleh individu. Sebab tu kalau orang tanya kenapa kerajaan Kelantan, contoh ada orang pernah timbul, kata nak buat hudud, buatlah sendiri kat Kelantan. Kenapa tak buat? Sebab tidak dibenarkan oleh kerajaan pusat. Dari segi hukumnya betul, apabila kerana hukum hudud itu termasuk fiqhul ummah. Apabila kerajaan negeri Kelantan nak melakukan undang-undang, perlu kepada persetujuan pusat. Jadi perlu kepada pusat mengizinkan. Kalau pusat tidak mengizinkan, tidak boleh dibuat. Kalau buat, dia tu haram pula, kerana dia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuasaan. Contoh, kita ada orang kampung mencuri, kita pun kata jom, elok saya beli barang, kerat terus. Kita sebelum tu kita baca lagi, wasariqu faqta'u aydiyahuma, kita pun kerat tangan kawan tu. Kita kata kita nak laksanakan hukum Tuhan. Tak, walaupun Allah suruh begitu, tetapi mukhatabnya bukan kullu ummah, sebaliknya adalah al-hukumah. Kalau kerajaan tidak mahu melaksanakan, maka kerajaanlah yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun umat, masyarakat tugasnya adalah untuk memastikan kerajaannya melaksanakan syariat sekiranya ada peluang. Kalau contoh tiba-tiba kita dalam negeri kerajaan beraja, kita suruh-suruh dia tak dengar, kita nak buat apa? Tak boleh. Buat macam mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau macam di Malaysia, kita ada sistem pilihan raya, kita boleh melantik pemerintah yang kita inginkan, maka hendaklah pemilihan itu berteraskan kepada usaha melantik orang yang boleh melaksanakan syariat. Namun kalau katakan tak ada peluang itu, katakan la qadarullah Malaysia tutup sistem pilihan raya, jadi kerajaan beraja contoh, ataupun kerajaan ni lah macam sistem macam beraja lah, kita pun rakyat minta kepada Duli Yang Maha Mulia untuk melaksanakan hukuman hudud, dia tak nak buat. Kata aku tak nak buat. Wajib tuanku. Wajib ke? Aku tahulah wajib. Aku lu mengaji juga baru mengaji. Ingat seorang mengaji tu. Aku mengaji juga, tapi aku tak nak buat. Aku lah. Okay, tak apa, ikut tuanku. Aku tanggungjawab buat Tuhan. Ada pun patik-patik yang ada ni tak boleh nak buat demonstrasi.
Sebab menjatuhkan kerajaan itu besar dalam Islam, kerana dia akan bawa kepada pembunuhan. Kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, sebagai contoh dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Daud, dalam Kitabul Fitan, Rasulullah pesan jangan sampai kita menjatuhkan kerajaan yang zalim. Maknanya dah tak ada peluang kita nak ubah pemerintah, tak ada cara, melainkan kita kena angkat senjata, haram. Sampai nak angkat senjata, haram. Tapi kalau macam di Malaysia kita ada sistem pilihan raya, itu biasalah kita ubah. Saya pernah tanya pada Fadilatul Syekh Said bin Syartul, kalau kita pilih pemerintah yang lain, bukan pemerintah yang sedang berkuasa dalam pilihan raya, kita jatuhkan dia, kita lantik orang lain, adakah kita berdosa? Syekh kata dah, sistem pilihan raya, ikut kamu nak pilih siapa yang kamu nak pilih. Sebab kita ada sistem ni. Katakan kita balik pada zaman kerajaan Abbasiyah dulu, kan? Yang melantik raja itu daripada kaum kerabat. Dan mereka bukan, hakikatnya ia bukan kerajaan Islam, dia bukan kerajaan khilafah. Abbasiyah, Uthmaniyah, Turki Osmaniyah, kerajaan sebelum tu Umayyah, Bani Umayyah, kesemuanya bukan sistem pemerintah khilafah. Sebenarnya hakikatnya adalah sistem beraja, dilantik oleh kaum kerabat. Dilantik, mati kawan ni, kaum dia naik, bukan kita lantik. Sebab itu dalam zaman yang panjang ini, kita tidak melihat para ulama membentuk pasukan menjatuhkan kerajaan, kerana dia akan bawa kepada pembunuhan. Dan Nabi SAW melarang perkara itu. Tapi alhamdulillah tak terpakailah. Di Malaysia kita ada sistem pilihan raya. Tapi kalau la qadarullah ditutup sistem tu, maka perlu untuk kita melaksanakan syariat berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Jadi dalam masalah hudud dan qisas tidak boleh dibuat oleh individu, sebenarnya perlu dibuat oleh kerajaan. Macam yang dibuat oleh Tuan Guru Haji Adi, nak buat ke dalam sistem dalam parlimen. Betul lah tu. Tapi la qadarullah, katakan parlimen tolak, mai berlepaslah orang kata apa, tanggungjawab Tuan Guru Haji Abdul Hadi daripada hukuman tersebut. Mai beliau sudah bawa namun tidak diterima, adakah perlu dibuat muzaharah, perlu untuk angkat senjata menjatuhkan? Tak, haram. Ketika itu dia jadi haram, kerana dia akan membawa kepada pertumpahan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan isteri dan jariah itu kena takzir jua. Inilah mazhab Syafi'i. Okey. Ada mazhab kata dibunuh, pancung, ada yang kata dicampak daripada tempat yang tinggi. Okey. Dan kata setengahnya ditimpa dengan dinding batu ke atasnya supaya lumat ia sama sekali, dan tiada tinggal suatu yang tiada hancur luluh. Wallahu alam. Ini ada pendapat ulama kita sekali tu. Mayang ambil batu hempuk, biar lenyek kawan tu. Tapi agak-agaklah kalau kita sebagai yang nak bawa draft undang-undang ni ke parlimen tu, nak sebut ke pendapat ni, kita orang liwat ni memang kita guna sistem ni lah, sistem lunyai namanya. Kita ikut hukum syaraknya, ambil batu, kita hempuk dia biar pecah, senang selesai masalah. Lepas tu kita pakai kutip-kutip apa yang tinggal, betul kita ke bumi, semayang bersemualah kan. Tapi memang dia jadi asir lah. Asirul insan nama dia. Agak-agak lah dengan orang baru nak kenal hudud. Memang berat. Kalau kita buat begitu, kita tak cerdik, kerana tak sesuai dengan zaman kita. Sedangkan pendapat ulama ini ada sumbernya, ada istidlalnya, ada dalilnya. Cuma mereka berbeza pendapat dalam memahami dalil syarak. Jadi ketika itulah menjadi tanggungjawab seorang pemerintah untuk meneliti pendapat mana yang paling cocok dan sesuai dengan realiti zamannya, supaya Islam itu cantik di mata semua manusia. Baik, kita masuk pada bab yang baru. Babu majaa fil kafarati fi zalik. Orang yang mendatangi isteri dalam keadaan isteri dalam haid, apa kafarahnya? Kita dah baca sikit sebelum ni berkenaan dengan dia kena bersedekah dinar. Dia kena bersedekah dengan rubu' dinar ke berapa sebelum ni? Nisfu dinar. Kita baca secara panjang tentang perbahasan ini insya-Allah dalam bab ini sekarang biiznillah. Hadisnya berbunyi, hadis yang ke-115, bi isnadina ila sayyidina Al-Imam At-Tirmizi bi sanadihi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ar-rajuli yaqa'u 'ala imra'atihi wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi nisfi dinar mawquf.
Kalau kira ni bukan hadis mauquf. Ini hadis marfu'. Mauquf ni maknanya hadis itu bukan ucapannya Nabi, tapi dia adalah ucapannya sahabat Nabi. Dia ada hadis marfu', mauquf, maqtu'. Istilah yang digunakan oleh orang-orang hadis ya. Marfu' iaitu hadis yang ucapan yang disandarkan kepada Nabi. Nabi bersabda. Sama ada sanad terputus ke apa, itulah cerita. Tapi bila sambung ke Nabi yang dibawa Nabi sebut, maka dinamakan sebagai marfu' untuk menunjukkan rif'atu qadri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mauquf iaitu qala sahabah, qala Sayyidina Ali, contoh kan, qala fulan bin fulan di kalangan sahabat. Adakah sebenarnya mereka sebut tu ambil daripada Nabi? Tak tahu, tak pasti, tapi zahirnya ucapan mereka, maka dinamakan sebagai mauquf. Kalau yang sebut itu tabi'in, contoh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, dia sebut satu ucapan tanpa dia sebut qala Rasulullah, maka dia hanya sebut satu ucapan itu dinamakan sebagai maqtu'. Ya, maqtu', tidak dinamakan sebagai marfu' dan juga mauquf. Namun kenapa disebut mauquf di sini, cuba kita akan cuba perhatikan selepas ni. Sebab zahirnya Ibn Abbas anin Nabi, menunjukkan dia bukan mauquf, sebaliknya dia adalah marfu'. Namun kenapa Syekh dia kata mauquf, kita akan lihat selepas ni insya-Allah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada laki-laki yang jima' ia atas isterinya pada halnya ia haid, iaitu si isteri itu dia tangi haid. Sabdanya, itu sabda Rasulullah SAW, bersedekah ia setengah dinar, emas 996 yang beratnya adalah 4.25 gram. Itu satu dinar, setengah daripada itu dia kena bersedekah. Kita lihat perbahasannya, babu majaa fil kafarati fi zalik. 537, bab yang telah datang ia pada menyatakan kafarah pada yang demikian itu jima' perempuan haid, iaitu perempuan haid yang didatangi oleh suaminya. Apa balasan yang kena dilakukan oleh si suami yang melakukan dosa ini? Ketahuilah olehmu ya saudaraku, sudahlah diterangkan dahulu daripada bab ini fasal haram jima' perempuan yang haid itu dan wajib atasnya taubat. Memanglah dia buat dosa, dia kena bertaubat lah. Wajiblah seseorang yang melakukan dosa untuk bertaubat. Maka sekarang hendak menyatakan kafarah orang yang telah jatuh menjima' perempuan haid itu. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ar-rajuli yaqa'u 'ala imra'atihi wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi nisfi dinar. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada laki-laki yang jima' atas isterinya pada halnya ia haid. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian itu kafarahnya ialah bersedekah setengah dinar wang. Itu duit dinar lah. Dan pada zaman Nabi, dinar itu adalah daripada kerajaan Rom. Dinar yang digunakan pada zaman Nabi adalah dinar Rom. Yang ditempa oleh kerajaan Islam itu bukan pada zaman Nabi. Seingat saya pada zaman selepas itu, selepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin lagi ditempa dinar yang ada tulisan khat apa la ilaha illallah ke apa ke tu, tetapi dia masih lagi mengekalkan emasnya 996 dan berat satu dinar adalah 4.25 gram. Namun pada zaman Nabi, dinar yang diguna oleh sahabat, diguna oleh Rasulullah, yang digunakan sebagai mata wang di Madinah itu diambil daripada kerajaan Rom. Okey. Dan satu lagi riwayat Tirmizi, ada satu lagi hadis kita tak baca Baik, hadis yang ke-116, An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana daman ahmara fa dinarun wa idza kana daman asfara fa nisfu dinarin. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila adalah ia darah merah maka sedinar,
dan apabila adalah ia darah kuning maka setengah dinar. Okey, hadis yang didatangkan iaitu hadis yang bernombor 116. Kita baca di bawah balik. Dan satu lagi riwayat Tirmizi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana daman ahmara fa dinarun wa idza kana daman asfara fa nisfu dinar. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila seorang jima akan perempuan haid yang adalah darahnya merah lagi, maka kafarahnya ialah bersedekah 1 dinar. Orang perempuan bila datang haid mula-mula tu darahnya pekat, kemudian dia akan makin cair sampailah dia akan jadi kuning gitu. Udahnya nanti dia akan keluar putih, air warna putih. Bila keluar air warna putih tu, berhentilah haid dia. Atau tak keluar terus, dia ambil kapas cek tak ada pun, air pun tak ada, apa pun tak ada, warna pun tak ada. Ketika itu berhentilah haidnya. Ataupun mungkin masa dia cek tu dia tak basah kapas ni tapi tak ada pula warna, menunjukkan haidnya sudah berhenti. Jadi warna merah itu menunjukkan masih di awal-awal hari haid, baru-baru lagi, baru datang. Kadang-kadang awal-awal tu hitam pekat, merah ke hitam-hitam, lepas tu dia akan jadi merah sikit, lepas tu lama-lama dia akan jadi ke kuning-kuning, lepas tu habis. Jadi kata Nabi SAW, apabila seorang jima akan perempuan haid yang adalah darahnya merah lagi, maka kafarahnya ialah bersedekah 1 dinar. Sebab baru lagi, itu pun nak lawan syarak. Baru lagi kawan tu datang haid, hentam juga, 1 dinar. Dan apabila adalah darahnya itu perang, dah warna kuning, asfar maknanya kuning, dah warna perang, warna dah mula nak habis, tapi dia dah lama sangat tunggu, lama sangat kata, berapa hari dah ni kan, contoh. Maka ketika itu adalah maknanya perkara yang keuzuran, walaupun haram, tapi syarak meraikan juga benda tu, walaupun haram tapi kamu buat juga, tapi adalah benda yang boleh menyebabkan kamu jatuh ke dalam maksiat tu, maka kurang sikit dia punya balasannya. Dan apabila adalah darahnya itu perang, maka kafarahnya sedekah 1/2 dinar. Maknanya ada ketikanya 1 dinar, ada ketikanya 1/2 dinar. Kata Abu Isa, bermula hadis kafarah jima' perempuan haid itu sungguhnya diriwayatkan dia daripada Ibnu Abbas, hal keadaannya mauquf dan marfu'. Kita lihat balik. Maknanya kalau ikut zahir dua-dua hadis yang didatangkan oleh Syekh Idris ni, dua-duanya marfu'. Mai mana kata mauquf tu? Bismillah, kita buka balik terus kitabnya. Kitab Sunan At-Tirmizi. Kita baca hadis penuh. Babu ma jaa fil kafarati fi zalik wa anhu bi qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syariqun an Husayfin an Miqsam an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi rajul yaqa'u ala imra'atihi wa hiya haid qala yatasaddaqu bi nisfi dinar. Wa anhu bi qala hadatsana Al-Husain bin Hurais qala akhbarana Al-Fadl bin Musa an Abi Hamzah As-Sukkari an Abdul Karim an Miqsam an Ibni Abbas anin Nabi. Dua-dua macam marfu'. Qal idza kana daman ahmar fa dinarun wa idza kana daman asfar fa nisfu dinar. Qala Abu Isa hadithul kafarati fi ityanil haid qad ruwiya an Ibni Abbas mawqufan wa marfu'a wa huwa qawlu ba'di ahli al-ilm wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq wa qala Ibn Mubarak yastaghfiru rabbah wa la kafarata alayhi wa qad ruwiya nahwu qawli Ibn al-Mubarak an ba'di at-tabi'in minhum Sa'id bin Jubair wa Ibrahim an-Nakhai wa huwa qawlu ammati ulama'il amsar. Jadi kalau apa yang disebut oleh Imam Tirmizi ini, Imam Tirmizi sebenarnya mendatangkan dua-dua hadis ini marfu'. Dalam masa yang sama, Imam Tirmizi menyatakan di sana juga ada riwayat yang saya tak sebut di sini, yang mana riwayat itu hanya mauquf ke atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun dua-dua hadis yang beliau datangkan di sini, kedua-duanya adalah marfu'. Sekali lagi kok saya salah faham.
qala Abu Isa hadithul kaffarati fi ityanil haid qad ruwiya an Ibni Abbas mauqufan wa marfu'a. Ada hadis yang hanya sebut Ibnu Abbas yang sebut. Ibnu Abbas kata kalau gini gini, kalau gini gini, tanpa Sayyidina Ibnu Abbas sandarkan ucapan beliau kepada baginda Nabi. Dan ada beberapa keadaan hadis ucapan Sayyidina Ibnu Abbas tu Sayyidina Abbas sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahawa kedua-dua hadis yang didatangkan di sini, kedua-duanya adalah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi pada hadis yang mula-mula tu, subhanallah, itulah katanya kita ni kena bersangka baik dengan para ulama. Ikut hati, salah ke Syekh Idris ni? Tapi takkan sedap tulis gitu, bukannya orang biasa-biasa. Kata Fadilatul Syekh Yusri ketika mendatangkan hadis, ketika di hadis yang mula-mula tu dibacakan, iaitu hadis yang berbunyi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rajuli yaqau ala imraatihi wa hiya haid qala yatasaddaq bi nisfi dinar. Syekh Yusri bin Rushdi ketika menjelaskan hadis ni, beliau menyatakan ar-rajih annal hadis mauquf. Yang rajihnya hadis yang pertama ini bukan anin Nabi, cukup sampai an Ibni Abbas qal, an Ibni Abbas fi rajul. Yang rajihnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak. Namun Sayyidina Al-Imam Tirmizi mendatangkan anin Nabi. Jadi maknanya yang didatangkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi yang saya tulis kan muka 205 tu mauquf, iaitu secara hakikatnya setelah dikaji hadis ini sebenarnya mauquf. Cuma Sayyidina Al-Imam Tirmizi mendatangkan dalam bentuk seakan-akan dia adalah marfu'. Jadi hadis ini di sisi Imam Tirmizi adalah marfu', sedangkan bila dikaji oleh ulama hadis sebenarnya seakan-akan yang betulnya bukan marfu', sebaliknya mauquf. Maka Syekh Idris pun tulis mauquf. Mauquf dengan maksud yang rajihnya hadis ini adalah mauquf, bukannya marfu' sebagaimana yang tertera dalam hadis yang ke-115. Zahirnya marfu' di sisi Imam At-Tirmizi. Namun bila dilihat sebenarnya hadis ni mauquf. Mauquf secara kajiannya, wallahu a'lam. Okey. Kata Abu Isa, bermula hadis kafarah jima' perempuan haid itu sungguhnya diriwayatkan dia daripada Ibnu Abbas, hal keadaannya mauquf dan marfu'. Jadi Imam Tirmizi pun setuju ada beberapa riwayat yang marfu', ada beberapa riwayat yang mauquf. Cuma zahir dua-dua yang didatangkan oleh Sayyidina Imam Tirmizi, seakan-akan Imam Tirmizi mendatangkan dua-duanya marfu'. Tetapi setelah dikaji hadis yang pertama tu, bila dikaji sebenarnya dia adalah mauquf. Baik. 538 masalah haid dan kafarah jima'nya dan perkataan ulama padanya. Okey. Sekarang kita nak lihat macam contoh mazhab Imam Syafi'i tak diwajibkan kafarah yang kita baca dalam hadis ni, sebaliknya hanya disunatkan. Kata Abu Isa iaitu Al-Imam Tirmizi, dan sebagai di dalam hadis pada masalah 537 itulah kata setengah daripada ahlul ilm, iaitu sebahagian para ulama menyatakan orang yang berjimat dengan isteri dia mesti bayar kafarah. Dia berjimat dengan isteri yang sedang datang haid, dia kena bayar kafarah. Dan dengan dialah berkata Ahmad dan Ishaq. Dan kata Ibnul Mubarak, minta ampun seorang yang jimat perempuan haid itu akan Tuhannya dan tiada kafarah atasnya. Tak perlu kena bayar kafarah, perlu istighfar, perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan sungguhnya telah diriwayatkan seumpama kata Ibnul Mubarak itu daripada setengah tabi'in. Setengah daripada, setengah di sini maknanya bukan 1/2 setengah ni maknanya sebahagian, majmu'ah, majmu'ah minat tabi'in gitu. Okey. Dan sungguhnya telah diriwayatkan seumpama kata Ibnul Mubarak itu daripada setengah tabi'in.
setengah daripada mereka itu, iaitu sebahagian ataupun sebahagian antara yang berkata di kalangan tabi'in yang kata tak perlu untuk bayar kafarah ni, sebaliknya perlu minta ampun je, ialah Sa'id ibnu Jubair dan Ibrahim An-Nakhai, dan ialah perkataan ulama di dalam bandar yang besar-besar. Maksudnya dalam kota-kota Islam yang besar-besar, kota-kota Islam yang masyhur, dalam negara-negara yang masyhur, ulama-ulama di situ mengatakan tak perlu bayar kafarah. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, dalam mazhab kita sendiri pun begitu, tidak wajib maknanya. Baik, kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan pada wajib kafarah itu dua kaul bagi Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua pendapat dalam masalah ini. Bermula yang asah. Kalimah asah di sini adalah dengan maksud yang rajih. Kerana kalau dikaji secara dalam, kalimah asah itu ditujukan kepada qaul ashab, daripada ra'yul ashab. Sebab kalau kita belajar mazhab Syafi'i secara berdisiplin begitu, secara tertib begitu, kalimah asah ni tidak ditujukan kepada pendapat al-Imam Asy-Syafi'i, sebaliknya ditujukan kepada Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i ni dia akan guna istilah azhar ataupun muqabilul azhar ataupun masyhur ataupun muqabilul masyhur. Jadi kalau kita wal azharu kaza, maka kita tahu ini pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat Imam Nawawi, bukan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau disebut wa fi hadzal mas'alati wajhan as'al wal asah, maknanya sah. Imam Syafi'i tak sebut, tak dijumpai pendapat beliau dalam masalah ni, tetapi ulama selepas beliau yang bermazhab dengan mazhab beliau telah menggunakan kaedah Imam Asy-Syafi'i, lalu mereka berpendapat kalau Imam Syafi'i masih hidup, Imam Syafi'i akan sebut begini. Jadi mereka masih lagi menggunakan kaedah Imam Syafi'i, namun dinisbahkan kepada diri mereka kerana Imam Syafi'i tak sebut masalah tu. Cuma mereka mengatakan kalau Imam Syafi'i masih ada, dengan apa yang kita cuba faham gini, rasanya Imam Syafi'i akan sebut begini. Dia sebut al-asah. Al-asah pun dia ada maksud lagi. Al-asah ni maknanya dua-dua kuat, cuma salah satu paling kuat. Kalau guna sahih lain pula. Maknanya sebenarnya istilah asah ini adalah dirujuk kepada ara'ul ashab, itu ulama-ulama terkemudian selepas al-Imam Asy-Syafi'i. Namun di sini disebut al-asah, disebut asah, tapi asah di sini adalah dari segi makna bahasa, bukan makna istilah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Itu kita baca dalam kitab fiqh ni, kita akan jumpalah secara panjang lebar. Bermula yang asah daripada keduanya, dan ialah qaul yang jadid. Maknanya qaul jadid. Qaul jadid pun istilah dalam mazhab Imam Syafi'i. Mana-mana ucapan Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i sampai ke Mesir, itu namanya qaulun jadid. Mana-mana pendapat Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i sampai ke Mesir, itu namanya qaulun qadim. Itu istilah. Dan qaul Malik dan Abi Hanifah dan Ahmad pada salah satu daripada dua riwayat. Imam Ahmad pun ada dua pendapat. Salah satu pendapat beliau dan jumhur salaf bahawasanya tiada kafarah atasnya, maknanya tidak wajib kafarah. Tiada kafarah itu tidak wajib. Tapi kalau nak bayar kafarah, silakan. Dan setengah daripada mereka yang berjalan kepadanya dan daripada salaf ialah Atha dan Ibnu Abi Malikah. Abi Mulaikah ke Malikah? Mulaikah rasanya. Ya Rabb. Ibnu Abi. Dah, ini dalam kitab ni. Ini dalam kitab, bukan dalam kitab Sunan Tirmizi. Ibnu Abi Mulaikah. Seingat-ingat saya Ibnu Abi Mulaikah. Tapi ala kulli hal kita merajah semulalah cara nak baca yang tepatnya.
Adakah malikah ataupun mulaikah? La'allahu mulaikah. Okey, dan setengah daripada mereka, iaitu di antara ulama-ulama yang juga ulama-ulama lama sebelum daripada zaman Imam Syafi'i lagi, yang mereka juga turut berpendapat bahawa tak wajib kafarah ni, siapa dia? Okey, dan setengah daripada mereka yang berjalan kepadanya, itu kepada pendapat yang berpendapat dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, walaupun mereka lebih awal, tapi kebetulannya sama, masing-masing ijtihad, tapi ijtihad mereka jadi sama sudahnya. Daripada salaf, iaitu Atha dan Ibnu Abi Mulaikah dan Asy-Sya'bi dan An-Nakhai dan Makhul dan Az-Zuhri dan Abu Zinad dan Rabi'ah dan Hammad Ibnu Abi Sulaiman dan Ayyub As-Sakhtiyani dan Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'd rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Ini pendapat pertama. Dan qaul yang keduanya, ini pendapat kedua pula, ya, yang mengatakan wajib, ialah qaul yang qadim, lagi dhaif, bahawasanya kafarah, iaitu pendapat kedua Imam Syafi'i. Dan qaul ini adalah qaul qadim, ijtihad mula-mula Imam Syafi'i mengatakan wajib dibayar kafarah. Dan ialah yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id Ibnu Jubair dan Qatadah dan Al-Auza'i dan Ishaq dan Ahmad pada satu riwayat yang keduanya daripadanya. Sebab sebelum ni Imam Ahmad ada dua pendapat, jadi macam Imam Syafi'i juga ada dua pendapat. Jadi dalam masalah ni memang ulama khilaf. Cuma kalau orang tanya mazhab Syafi'i kata apa, kita kata mazhab Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kafarah berdasarkan pendapat Al-Jadid. 539, masalah haid dan barang yang dikafarahkan kerana jima'nya. Kata Nawawi, dan telah bersalah-salahan ini sekalian ulama pada kafarah jima'. Maka kata Al-Hasan dan Sa'id, iaitu memerdekakan, betul lah, tapi cara orang lama dulu sebut merdeka. Iaitu memerdekakan, iaitu memerdekakanlah, iaitu membebaskan, iaitu memerdekakan seorang abdi, iaitu seorang hamba. Ada yang kata cara nak kafarahnya macam mana? Sekarang ni saya dah, kata satu orang lah, bukan saya lah, kata orang lain, dia kata saya telah bersama dengan isteri sedangkan isteri dalam keadaan haid. Saya dah bertaubat, saya kena kafarah tak? Kebetulan dia tanya tu pada ulama yang kata kena kafarah. Dia kata, awak kena bayar kafarah. Apa kafarahnya Tuan Qadhi? Kawan ni kata kafarahnya awak kena bebas hamba. Itu pada zaman ada hamba, dia carilah, dia belilah hamba, kemudian dibebaskan hamba tersebut. Dan banyak hukum hakam syarak adalah membebaskan hamba supaya terbebas hamba. Kerana pada zaman baginda Nabi, sistem yang diguna pakai oleh dunia ketika itu adalah sistem perhambaan. Zaman jahiliah lagi dahsyat, tak boleh bayar hutang, jadi hamba terus. Dalam Islam, hamba hanya dalam perang saja, atau memang dia itu keturunan hamba. Pun begitu, dimudahkan usaha untuk memerdekakan hamba. Nak menjadikan orang jadi hamba tak ada cara dah, hanya dengan cara apabila dia kalah perang jadi hamba kita. Okey, atau kita beli dia. Dia bukan hamba kita, dia memanglah dia perang semua, jadi dia milik satu orang, lepas tu orang tu jual kat pasar, kita nak beli, okey boleh. Jadi dia jadi hamba kita kerana kita beli hamba. Tapi dikecilkan cara untuk seseorang jadi hamba, tetapi diluaskan seluas-luasnya usaha untuk seseorang itu dimerdekakan daripada perhambaan. Akhirnya dibebaskan sampailah akhirnya dunia sepakat untuk membatalkan sistem perhambaan. Pada zaman kerajaan Turki Osmaniyah dulu, akhirnya dimeterai perjanjian tiada lagi perhambaan bagi peringkat antarabangsa. Jadi memang Islam ke arah untuk membebaskan hamba. Dan kata setengah, dan kata orang-orang lain daripadanya, ini pendapat yang kedua pula, yang mengatakan kena kafarah. Apa benda kafarahnya?
Kafarahnya orang yang jima' perempuan haid itu sedekah 1 dinar atau setengah dinar atas bersalah-salahan daripada mereka itu pada kelakuannya yang wajib. 1 dinar atau setengah dinar itu. Ada yang kata kafarahnya apa? Kafarahnya kena bayar dinar. Berapa dinar? Khilaf pula. Ada yang kata setengah dinar, ada yang kata 1 dinar. Adakah yang 1 dinar itu wajib pada awal darah dan setengahnya pada akhirnya, atau 1 dinar pada zaman berdarahnya dan setengahnya kemudian daripada putusnya dan dahulu daripada mandi? Ni pun khilaf juga. Adakah maknanya 1 dinar tu pada awal darah, setengah dinar bila darah tu dah di penghujung, atau 1 dinar ketika orang perempuan tu sedang datang darah? Manakala setengah dinar apabila perempuan tu dah putus darah tapi tak ada mandi, suami sama. Awak dah habis darah, dah tak berhenti dah bang, fadal, bantai itu tanpa kawan tu tak ada mandi. Jadi mana satu ni? Khilaf. Maka kata mereka itu demikian ialah bergantung dengan hadis Ibnu Abbas yang marfu' seperti yang di dalam masalah 537, dan ialah hadis yang dhaif dengan ittifaq huffaz. Maka bermula yang betulnya bahawasanya tiada kafarah, wallahu a'lam. Jadi hadis yang pertama, hadis tu mauquf. Hadis yang ke-115, hadis tu mauquf. Hadis yang ke-116, hadis tu marfu', tetapi dhaif pula. Bila hadis dhaif tidak boleh menjadi hujah untuk mewajibkan. Maka kerana itulah dalam mazhab kita, mazhab jadid Imam Syafi'i, tidak mewajibkan kafarah. Pun begitu disunatkan khuruj minal khilaf. Kerana ada orang kata wajib, kita kata sunat. Jadi kalau kita buat, kita telah melakukan perbuatan yang juga turut disuruh oleh mazhab yang mengatakan wajib. Jadi wal khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu dituntut. Baik, alhamdulillah. Babu ma jaa fi ghasli damil haid min as-saub, insya-Allah kita akan baca pada pertemuan yang seterusnya. Hari ini kita berhenti awal lah, sebab kita mula awal kan. Kita mula ke 9 tadi tak? Ke 9.30 kita mula tadi. 9 tepat nampak akhir semangat tu, tengok perbuah pun dah habis. Jadi kita berhentilah gamaknya. Nampak semangat nak habis tu. Jadi kita berhenti setakat ni dahulu, insya-Allah. Sikit-sikit kita boleh kuasailah. Walaupun sahabat-sahabat tak amal pun benda ni kan. Belum kahwin lagi kebanyakannya. Namun sedikit sebanyak kita tahu jugalah khilaf-khilaf para ulama berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW, dan menambahkan juga pengetahuan kita berkenaan dengan hukum hakam. Kalau awal-awal sebelum ni kita lama sungguh tersekat kerana bincang masalah hukum darah istihadah. Sampai berminggu-minggu tak habis-habis lagi istihadah. Tapi alhamdulillah dalam bab-bab yang keseluruhannya dia dah mudah. Dia dah ringan, tak seberat macam yang awal dulu. Jadi insya-Allah besok hari Rabu besok kita baca usul fiqh. Jadi besok tak adalah baca kitab apa namanya, kitab Bahrul Mazi. Hari Khamis hari apa? Hari Khamis hari apa? Hari Khamis ada kelas apa? Hari Khamis tak boleh Hari Khamis hari Khamis selepas Syekh Said. Kita kelas lepas maghrib, kemudian sampai dalam pukul 8 betul ada kelas pelajar-pelajar Madrasah Ruak Jawi. Yang 30 orang tu dia pun punya kelas sampai pukul 10. Lepas tu Syekh turun apa semua. 10.30 kita start. 10.30 kita start. Habis pukul apa? 11 lah. Setengah jam ni kita baca sikit. Kita punya penutup pukul 11 lah. 11 tutup. Kalau Ustaz Nazul lewat-lewat apa 10.45 kita start. 11 kita berhenti. Ustaz Nazul katakan kumpulan bacanya panjang apa semua, 10.50 berhenti. 10.50 kita start. Berhentinya 11. Okey. Yang penting kita baca sebab membaca dan istiqamah tu barakah. Sikit-sikit terbaca banyak kali. Insya-Allah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ada sebab persoalan? Silakan akhi. Pasal berat bina 4.5 gram untuk setengah bulan.
1 dinar. 1 dinar beratnya 4.25 gram. Jadi kalau siapa yang nak buat dinar, dia kena kira tu. Cuma masa nak buat dinar 4.25 gram tu, itu nilai emasnya. Sebab emas ni dia tak mampu dia saja, dia kena campur dengan logam lain baru dia kuat. Sebab emas ni adalah logam yang lembek. Sebab tu dia akan campur dengan benda lain. Dia akan campur dengan besi ke benda kasi, tak tahulah. Tapi emas yang ada dalam campuran tu mesti adalah 4.25 gram. Barulah dia menepati piawaian dinar pada zaman Nabi SAW. Walaupun Nabi tak buat dinar tu, tapi hukum hakam tu berkait dengan dinar pada zaman Nabi. Maka itulah yang dipraktikkan dari segi hukumnya sampai ke hari ini. Jadi kalau emas tu emas 996, maknanya ada 4% bukan emas. 4% bukan emas. Tapi kalau emas tu 999, ada 1% bukan emas. Jadi sebab tu emas 999 ni kalau kita bengkokkan, boleh bengkok, lembek. Sebab dia emas dia paling banyak, yang bukan emas sikit. Tapi semakin banyak emas, semakin lembek. Makin kurang emas, makin kental. Jadi takut patah lah. Kalau emas saja dia boleh patah, pak gitu patah. Patah pun emas juga, kan? Jadi 1 dinar adalah 4.25 gram emas. 996. Silakan. Taksir. Kalau suami terima isteri dia, kita bukan taksir. Jadi taksir Malaysia untuk terima apa? Tak tahu saya. Apa takzir di Malaysia? Maksud takzir ni apa dia? Hukum yang diputuskan oleh mahkamah, yang difikirkan oleh mahkamah, boleh menjadi sebab untuk menyekat mana-mana suami yang nak buat isteri secara haram gitu. Okey. Jadi terserahlah kepada mahkamah. Cuma apa yang dibuat di Malaysia saya tak tahu. Adakah hukum sivil ada hukuman bagi orang yang meliwat isteri itu, ada hukuman? Wallahualam. Adakah hukum mahkamah syariah ada hukuman itu? Saya tak tahu. Tapi kalau kita jadi qadi, serah kita lah. Kita tengoklah mana yang sesuai. Tapi biasanya hukuman takzir, walaupun namanya takzir, tapi dia mestilah dalam mahkamah tu dia dah sekata. Pada zaman dulu senang, qadi tu yang menentukan. Apa hukumannya? Sebat 10 kali. Sebat lah. Mungkin qadi lain dia sebat 20 kali. Ikut kesesuaian yang difikirkan boleh menyebabkan orang tadi akan rasa takut untuk buat sekali lagi. Hukum takzir. Jadi orang contoh undang-undang British, undang-undang Perancis, itu semua adalah undang-undang yang sesuai untuk dikaji bagi tujuan takzir. Sebab dia diamalkan kan, dan dia mengalami masa yang panjang dibuat kajian. Walaupun dia bukan undang-undang Allah Ta'ala, tetapi dia boleh dijadikan sebagai undang-undang takzir. Apatah lagi apabila dalam timbul isu-isu hudud dan kisah contohnya, tapi tak cukup syarat. Katakan dalam masalah zina, syarat dia hendaklah 4 orang saksi yang adil. Bukan masalah rogol, masalah zina, dua-dua suka. 4 orang saksi yang adil, dan 4-4 tu nampak, bukan seorang Allah tak buat cimata lah. Tak jelas benda tu nampak dah tu, tapi tak jelas benda je. 3 orang nampak dah, seorang tak nampak, jadi tak cukup syarat. Jadi ketika itu kalau 4 orang ni, 3 nampak sungguh, entah nampak tak? Jelas ya amat Syekh, terkejut kita kan. Kita balik dah sembahyang, lalu celah kubur tu bunyi pelik, ingat aku bunyi hantu. Punya memang ada hantu lain Dia bantai tepi kubur sambil ingat mati. Sambil ingat mati, dia pun buat benda tak elok, tak senonoh tu. 3 orang ni nampak, entah nampak? Nampak Syekh kata. Maknanya kalau ikut dalam kitab-kitab fiqh disebut seperti mana batang celak ditenggelamkan ke dalam sarung celak. Itu dia punya bahasa kinayah ni. 4 orang nampak, yang 3 orang nampak, yang seorang lagi 4 ni pula bagus orangnya. Yang ni wali Allah boleh terbang, yang ni boleh jalan atas air, yang ni kalau bakar ke api tak jadi benda. Memang wali sungguh ni. Yang seorang lagi pula dia sengitkan serban dia, turun hujan. Kotlah punya karamah ni, 4 karamah ni. Cuma 3 orang nampak jelas, seorang tu ana ni cimata power kurang lah ni. Nampak tapi tak apa zahir.
Tak apa sahih. Empat-empat wali ni pun mengadu ke qadi. Kami nampak fulan zina tepi kubur pada tarikh sekian. Qadi tanya, awak nampak sungguh tak? Wahai para aulia yang hebat-hebat ni. 3 orang kata, kami nampak sungguh. Yang kamu wali Allah yang sengit kepala turun hujan ni macam mana? Saya ni kebetulannya power cimata baru ni tak tambah power lagi. Jadi tak apa jelas. Dia nampak tidak? Nampaklah, tapi tak tahulah dia sampai ke tahap yang fiqh sebut ke tidak. Okey, selesai. 4 orang ni kita sebat 80 kali. 4 wali Allah ni pun kena sebatlah 80 kali, kerana mereka bawa isunya zina. Jadi kalau 4 wali ni, biasanya wali ni orang alim lah kan. 4 orang ni kita bercana kita ni. Seorang tak nampak ni, kita bertiga nampak. Maknanya kita tak boleh nak bawa kepada qadi dengan alasan zina. Walaupun 3 orang ni nampak jelas sungguh kan. Jadi dia kena bawa, dia kata mereka ni buat benda tak elok. Mereka ni buat benda tak elok, tak senonoh. Zina ke? 3 orang kata, awak kata zina? Saya tak kata zina. Habis buat apa? Buat benda tak elok lah kan. Ada ke patut orang perempuan, orang lelaki berpegang-pegang tepi kubur tu kan? Dibawa kepada bukan hukum zina. Sebab kesnya 3 orang kata, ni kita boleh sampai zina ni. Wali Allah kata jangan buat pasal. Walaupun kita ni wali-wali Tuhan, ingat hukum apa namanya qazaf ni kena juga ke kita kalau tak tu hala. Masalahnya mata saya ni. Ini saya tak jelas. Okey, kalau gitu tak boleh bawa ke hukum zina. Dia pun bawa kepada qadi, kami tengok fulan bin fulan dengan fulanah binti fulan buat benda tak senonoh, megang apa semua tepi kubur pada tarikh sekian. Akhirnya dijatuhkan hukuman ta'zir sebab tak cukup syarat. Jatuh hukum ta'zir. Apa ta'zirnya? Okey, berdasarkan undang-undang Lord Red, hukumnya begini. Janganlah pula ketika itu ada pula mana Tok Syekh, apa ni pakai hunur kafir kan? Pakai undang kafir. Dan hukum Lord Red ketika itu atas dasar ta'zir. Maka ta'zir tu boleh. Sebab ta'zir ni berdasarkan apa yang difikirkan baik oleh qadi. Tapi dalam masalah jenayah Islam yang jelas Tuhan sebut, tak bolehlah pakai undang-undang Lord Red. Melainkan kalau tak cukup syarat, ketika itu dia akan jatuh ta'zir. Dia bukan lagi jatuh hudud ataupun qisas. Jelas ya? Ada soalan lagi? Ta'zir tu boleh lebih hudud? Sahabat kita tanya, boleh ke ta'zir lebih daripada hudud? Jumhur ulama tu tak boleh. Sebab namanya ta'zir, dia tak boleh melampaui hudud. Dia mesti lebih kurang daripada hudud. Jadi kalau dalam masalah contoh jenayah zina bagi lelaki yang tidak muhsan dan wanita yang tidak muhsan sebat 100 kali, tak boleh ta'zir, kita hentam 200 kali pukul dia. Itu dia melampaui hukuman hudud. Sedangkan hudud dan kisah tu berat. Sepatutnya ta'zir dia mesti lebih ringan daripada hudud. Wallahualam. Tapi adalah beberapa certain yang para ulama berijtihad, dan mereka ada juga yang berijtihad, dan ijtihad mereka mengatakan ta'zirnya bagi saya begini. Contoh masalah rogol. Masalah rogol rogol memang paksalah. Dan rogol ni antara masalah yang sukar sebab dia ialah mana ada orang nak rogol datangkan 4 orang saksi kan. Betul kalau orang kata gila orang perempuan kena rogol nak datang 4 orang saksi, nanyalah perempuan tu. Memanglah, sebab mana ada orang merogol datangkan 4 orang saksi. Tengok saya nak rogol ni kan, susahlah. Jadi biasanya jenayah rogol dia akan buat di tempat yang gelap gitu kan. Dia akan, perempuan tu akan dizalimi, bawa ke hutan ke benda ke. Jadi tak ada saksi. Jadi atas dasar itulah dia tak timbul isu 4 orang saksi. Bahkan cukup dengan 2 orang saksi. 2 saksi tak ada, cukup dengan bukti DNA. DNA boleh dalam masalah rogol. Kerana rogol dia ada kena zalim, dia ada pihak yang kena zalim. Berbeza dengan zina masing-masing menzalimi diri masing-masing. I suka you suka I. Sebab tu syarat meletakkan 4 orang saksi supaya kita payahkan untuk sabit, supaya bagi peluang mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Contoh 4 orang wali ni, dia kata, hoi, kata, sabit kami ni wali Allah yang boleh sengit kepala turun hujan ni, dia tak bawa cimata. Kalau tidak naya kami bawa ke qadi. Kalau kami bawa ke qadi yang kata kamu zina, kami pula naya kan. Kalau kami kata kamu zina ni, kawan ni tak bawa cimata, kami pula naya 80 kali sebat. Ingat, lain kali jangan buat.
Aku nampak jeleh kamu buat tadi kan. Tapi kes kerana tak cukup, tak apalah, lain kali buat lagi siap. Kami lepas ni pasal kau ni bawa macam mana. Okey. Jadi dia memberikan peluang kepada orang yang berzina itu untuk bertaubat. Dan mana ada orang berzina ada perempuan ramai. 4 orang saksi ni maknanya dia memang selambalah buat tepi surau. Ghalib dia akan begitu. Sebab contoh kalau dia tengah buat tiba-tiba datang orang, tak akan dia selamba je. Berkecemperalah mereka, lari ketika itu mesti dia berlari punya. Mana sempat nak menengok sejelas-jelas yang disebut oleh hukum fiqh. Jadi menyebabkan hukum zina ni tak berlaku, payah nak berlaku. Boleh berlaku dengan cara dia mengaku saya telah berzina. Pun dia kata dia berzina, mahkamah tak tanya kamu zina dengan siapa, tak boleh tanya. Sebab dia ikrar, kamu berzina, kamu gila? Tak gila. Betul kamu zina ke mau pegawai? Tak, betul. Saya baca kitab, gitulah keadaannya, iaitu gini-gini dalam Hasyiah Al-Bigirmi sebut gini. Yang itulah yang sebut. Oi, dia sebut Hasyiah, saya dulu mengaji pondok kata. Betul macam mana buat benda tak elok ni? Buat macam mana takdir Tuhan kata. Memanglah benda dah berlaku, buat macam mana kata. Memang dah tertulis dalam mahfuz saya ni jahat buat itu. Walaupun Tuhan tu tak zalim, ni saya buat, akhirnya berlaku lah ke atas saya. Jadi saya nak mengaku ni untuk dijatuhkan hukuman ke atas saya. Boleh ke kata berzina ni tak jadi seorang-seorang, mesti ada part kawannya kamu. Jadi kawan tu kata tak boleh lah saya beritahu tuan qadi, sebab saya ni mengaku, dia tak nak mengaku, tu dia punya pasal. Jadi dia seorang je kena. Padahal di sini mana boleh satu orang berzina seorang-seorang, dia mesti berzina dengan kawan dia. Dia je kena hukum. Itu pun kalau dibaling batu, contoh katakan dia pernah kahwin kan, dibaling batu kena sampai 5 dah. Ayo, sakitnya dia kata. Saya sebenarnya saja nak try je, bukan nak betul-betul. Nak tengok kuat tak, sebab saya angkat besi, dia tengok sadur tak sadur. Kena 5 batu ni, sadur pun tak lepas lagi tuan qadi. Sebenarnya saya bohong je, mana ada saya buat. Saya baca kitab Hasyiah Al-Bigirmi, takkan saya nak buat. Ketika tu apa? Putus hukuman. Oh, batas sebab dia tarik balik. Sebab tu orang yang mengaku berzina, dia tidak boleh diikat untuk bagi peluang dia lagi. Maknanya kalau kita tengok syarat ni memang adalah syarat yang turun daripada Allah SWT. Bukan dendam ke orang, bukan nak tahun ni tak ada pula orang kena hukum zina, jom kita cuba cari sikit kan. Sebab nanti kan orang tak kata kita melaksanakan syarat pula. Tak kena, dia tak ada begitu dia tak ada begitu. Jadi perbahasan berkenaan dengan hudud kisah ni betul-betul sebenarnya dia adalah jenayah yang jelas Jadi sebab tu tak boleh ada DNA. Sebab DNA tu dia akan mensabitkan kawan tu memang buat benda tu. Sedangkan masalah zina ni Allah nak tutup. Tapi kalau masalah rogol, tak. Rogol ada orang kena zalim, saksi payah nak dapat. Jadi apa saja qarinah dibenarkan. Baik, yang saya nak sebut tadi, ada sebagian ulama berpendapat jenayah rogol hukumnya bunuh ta'ziran. Sebab apa pendapat mereka? Mereka kata orang kalau kena rampas harta dia boleh sabar, tapi kalau rampas kemaluan boleh sabar. Saya silap perempuan tu boleh bunuh diri. Jadi ini benda yang sangat memalukan, keluarga dia akan malu. Sebab tu sebagian ulama mencadangkan hukumannya adalah dibunuh. Jadi kalau ada yang berpendapat begitu, itu salah satu ijtihad. Ada juga ulama kata bukan ta'zir tetapi haddul hirabah. Sebagian ulama mengatakan dia menakut-nakutkan orang, dia termasuk dalam haddul hirabah. Dan sebagian pendapat pula mengatakan haddul hirabah ni dia walaupun disebut au dalam Al-Quran tu, tapi sebenarnya bukan ikut tertib, boleh pilih mana-mana. Jadi antara hukumannya adalah hukuman bunuh. Maka ada ulama kata orang yang merogol ni jatuh ke hukuman bunuh. Beza dengan orang yang berzina, sebab berzina suka sama suka. Sama juga dengan liwat. Kalau suka sama suka, syarat dia ketat, sama seperti zina. Tapi kalau dia kena liwat secara paksa, baik, dia ada majni alih, dia ada orang kena zalim, maka hukumannya kena lebih terperinci, menggunakan video ke bukti video. Tapi oleh kerana video pun orang boleh buat temerang, jadi maknanya mahkamah tu kena hati-hati. Ada sikit syubhat, idra'ul hudud bisyubhat. Saya ni kena logo tu hakim, saya tahu fulan bin fulan logo saya. Kalau dia kata buat macam mana, bukti tak cukup. Walaupun di dunia kamu rasa dizalimi, tapi di akhirat kamu tak akan dizalimi.
Itu pula caranya. Mereka kalau tak cukup syarat, akhirnya perempuan tu dilepaskan. Yang merogol tu dilepaskan. Padahal di sisi Allah memang dia rogol, tapi qadi tak cukup syarat, tak cukup bukti sama-sama idra'ul hudud bisyubuhat. Dosa ke qadi? Tidak. Laki tu segera, sedap aku rogol dia, aku lepas. Perempuan tu tension lah, aku kena rogol, tiba-tiba dia tak kena hukum. Yang merogol tak kena hukum. Sebenarnya di akhirat tak akan dia lepas. Kan di dunia ni kita tak ada cukup bukti, maka kita berpegang dengan apa yang ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam. Ada soalan terakhir kalau ada? Contoh soalan macam salah seorang ni dia murtad dekat dunia ni, dia kena hukum gantung. Adakah dia terlepas dekat akhirat? Patutnya dia kena gantung, dia kena gantung. Sahabat kita tanya, orang murtad dia dihukum di dunia, di akhirat lepas dah namanya murtad. Orang yang mati lah kerana tak beriman kepada Allah akan kekal lah pindah ke Allah selama-lamanya. Orang yang mati lah kerana tak beriman kepada Allah, ya imma dia kena hukum, ya imma tak kena hukum di dunia, di akhirat dia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Berbeza dengan orang yang dihukum di dunia dalam keadaan, contoh lelaki atau perempuan yang berzina, akhirnya ditangkap, dia pula pernah kahwin, akhirnya dijatuhkan hukum rejam sampai mati. Okey, akhirnya mati kawan tadi dalam keadaan dia seorang muslimah, dan lelaki itu seorang muslim. Di akhirat nanti terlepas dia daripada siksaan api neraka Allah dalam masalah zina tadi. Jadi dari segi jenayah zina tu lepas di akhirat. Jenayah lain cerita lain lah, jenayah zina tu terlepas di akhirat kerana dia sudah dihukum di dunia dahulu. Tapi kalau dia tak kena hukum di dunia, di akhirat macam mana? Fa amruhu ilallah, insya'a fa'anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Tuhan nak, Tuhan azab dia. Kalau Tuhan nak, Tuhan akan ampunkan dia, sebab dia mati sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia mati sebagai seorang yang mensyirikkan Allah, murtad termasuklah, sebab dia tak beriman dengan Allah Ta'ala. Atau dia beriman dengan Allah tapi dia mengingkari benda yang jelas-jelas halal dia kata haram, haram dia kata halal. Dan keadaan dia tak bertaubat, maka dia juga terkeluar dari agama Islam. Di akhirat nanti dia akan kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Sama ada di dunia kena hukum ke tak ada hukum ke, tak ada beza, kerana dia mati sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia mati sebagai seorang bukan Islam. Beza dengan penjenayah yang mati dalam keadaan dia seorang Muslim. Satu orang di kampung saya dulu, ayah saya cerita, di Merbuk Kedah, si suami malam-malam pergi ke malam-malam pergi ke mana? Pergi ke laut kot, tangkap ikan gitu berhari, ataupun malam-malam pergi ke kebun ke apa something gitulah. Yang si isteri pula buat kerja, ajak lelaki lain masuk rumah. Akhirnya kecoh kampung. Orang kampung cerita kat suami dia, suami tak percaya. Satu hari dah banyak sangat orang cerita. Jadi akhirnya suami dia keluar macam biasa. Dia keluar, dia datang balik rumah. Dia keluar, tak lama lepas tu datang rumah balik. Dia datang dengar suara isteri dia tengah bergelak-gelak dengan orang lelaki dalam rumah. Dia kata sah lah, tak buat benda lain lah. Dia ketuk pintu, suara dia kata Assalamualaikum. Dia elok-elok ketuk pintu, dia pun lari ke belakang. Sebab dia tahu dah, takkan nak buka pintu, mesti buka pintu belakang. Dia ketuk pintu dengan suara dia tu hingga belakang. Lelaki itu keluar ke pintu belakang, dia tebasnya kepala kawan tu, mati. Isteri menjerit, lari, dia tebas pula kepala isteri dia. Orang kampung datang dengar orang menjerit. Dia kata, siapa lagi nak kena tebas kepala mai? Orang kampung tak berani. Dia pun naik basikal pergi ke balai polis, cakap dengan polis, ada 2 orang tu rebah kat rumah aku, isteri aku dengan 1 orang. Maklum aku yang bunuh tu. Polis pun tak kata apa. Tak silapnya lepas kes tu. Baik, saya nak ceritanya, apa nasib 2 orang tadi?
yang kena tebas kepala di akhirat nanti. Dia Muslim, dia Muslimah, tengah buat maksiat tu. Tak tahulah dia sempat buat maksiat ke tak buat ke, yang penting dia sudah berdoa tu pun maksiat dah. Mati dalam keadaan maksiat. Tak ada lah, nanti bang kejap, la ilaha illallah, tafadhal. Dia dah. Masa tu memang mau menjerit tu, macam tu tak ada syahadah pun tak sempat lah. Macam mana mati dia? Fa amruhu ilallah, in syaa'a fa'anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Serahlah urusannya kepada Allah. Kalau Allah mahu, ke syurgalah mereka. Kalau Allah mahu, diazab sementara di dunia, dibakar sementara di akhirat, di diam neraka. Kemudian bila sampai masanya dikeluarkan dari neraka, dimasukkan semula ke dalam syurga. Kerana semua orang Islam akan ke syurga Allah SWT. Tapi kalau dia mati sebagai seorang yang bukan Islam, habis. Dia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Jelas Okey, kasih cukup sekadar tu dahulu kot. Mati bunuh diri termasuk dosa besar. Dia juga termasuk dalam dosa besar yang tidak membawa kepada keluar dari agama Islam. Dia tidak termasuk dalam perkara yang membawa kepada keluar dari agama Islam. Dia berdosa lah, bunuh diri, tapi dia tetap dikebumikan sebagai seorang Islam. Dan di akhirat nanti urusannya juga terserah kepada Allah. In syaa'a fa'anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Banyak kita masyarakat Malaysia mati bunuh diri ni mati kafir kan? Dan mati bunuh diri tidak membawa kepada keluar agama Islam. Dia dosa besar, tapi dia tidak membawa kepada terkeluar daripada agama Islam. Dia termasuk dalam dosa-dosa besar yang lain, seperti minum arak, buat jahat dengan mak ayah, mencuri, mengumpat sama Muslim. Itu semua dosa besar tu. Dalam masa yang sama, dia tidak membawa kepada terkeluar daripada agama Islam. Jelas ya? Okey, insya-Allah. Oh, banyak pula soalan ini. Silakan. Apa hukum? Hukumannya takzir, seingat saya. Seingat saya hukuman meliwat haiwan ni takzir. Dalam mazhab kita rasanya takzir. Tapi saya tak ingat saya tepat. Boleh merajaah balik kitab fiqh lah. Dia rasanya dia tak sampai kepada tahap ni. Cuma saya lupa dalam perbahasan tu. Kena merajaah balik lagi kitab fiqh. Tapi berdosa, tu ada dosa-dosa ke tu? Kesian ke binatang tu? Pergi Kahwinlah Tapi maksudnya tapi bukan nak kata kesal sahabat ni dah. Orang yang nak buat perangai tak elok tu, elok kahwin lah daripada binatang jadi mangsa. Kahwin elok gitu. Tapi kita pula sebagai penuntut ilmu ni, kalau kita syarah dengan penuntut ilmu, tak sempat dah pergi kahwin. Pagi kelah, petang kelah, malam kelah. Bila nak bikin saya kahwin? Nak merajaah lagi, hafal matan lagi. Itu yang jadinya kadang-kadang ada ulama' ni ulama' uzab, sampai tak kahwin sudah. Kerana dia syarah dengan menuntut ilmu. Cakap sedap dia kahwin, saya kahwin. Macam mana sampai masa kahwin lah. Cuma selagi mana kalau kita ni tak ada masalah, tengok pun okey, hidup pun okey, tak ada timbul masalah benda kan, maka tak perlu kahwin lagi, tak apa. Jangan tengok orang kahwin, dia kahwin aku pun nak kahwin. Kahwin ni bukan sonok-sonok, bukan suka-suka kan. Maksudnya kalau kita ni okey, tak ada masalah, terjaga diri, maksiat pun tidak berlaku, taklah sampai tengok filem-filem tak elok kan, taklah sampai kita nak mengacau akhwat apa semua kan, jumpa akhwat fiwit macam tu. Kalau tak sampai tahap begitu, jangan kahwin lagi. Sebab menuntut ilmu sebatu bujang inilah yang paling seronok masa kita banyak. Kita tak ada tanggungjawab, tak kena kerja nak beli pampers. Tu semua orang bujang tak ada lagi tu. Nak kena beli pampers, nak kena bayar sewa rumah seorang-seorang, nak kena pergi beli pasar untuk makanan rumah setiap hari. Itu semua bukan kerja orang bujang. Orang bujang ni lagi senang. Kadang-kadang ada yang tu tak masak kat rumah, dia ikut makan mana-mana je kan. Sebab dia boleh tumpul dari segi menuntut ilmu. Tapi kalau dah kahwin nanti, dia dah ada tanggungjawab dengan isteri dia, dengan anak nanti. Jadi dia akan kerjanya semakin banyak. Jadi selagi tak ada masalah, tak payah kahwin lagi. Tapi kalau dah sampai saya ni tak terjaga dah diri saya ni, kahwinlah. Kahwinlah sekiranya cukup kemampuan dari segi kewangan dan sebagainya.
Jangan buat tak elok lah. Okey, sekarang tu dahulu. Semoga diberkati Allah SWT. Kita setangguh dengan kita berselawat ke atas baginda Rasul SAW. Jadi besok kita baca usul fiqh. Ada pun matan Abi Syuja' ni, nampak ada juga orang minta saya bacalah juga. Payah juga tu, masa tu dah tak jumpa masa mana dah. Kebetulan Syekh Syed Saltu tak ada waktu lain menaikkan hari Jumaat. Jadi saya pun seronok juga, tak nak baca kitab dah kan. Kita bukan masanya kita nak baca kitab, kita pun sedar diri tak erti. Jadi ikut saya ni, sahabat-sahabat, ikut je kelas Fadilatul Syekh Syed bin Saltun. Dah kita buat dekat Ruak Jawi, nama pun Ruak Jawi, yang datang pun ramainya orang-orang Jawi. Walaupun ada juga sahabat-sahabat kita daripada United Kingdom, ada juga daripada Afrika, daripada Cape Town, daripada Cape Town. Ada juga sahabat-sahabat Indonesia. Tapi kita ni abnak Jawi belaka lah belaka ni, ramainya. Jadi ambil peluang untuk cuba memahami apa yang disampaikan dalam bahasa Arab, kerana dia memberikan kekuatan kepada kita dari segi bahasa. Sampai bila kita nak mengharapkan kefahaman mudah dalam bahasa kita sendiri. Kalau kita dengar masalah, kita kena faham. Jadi masyaAllah nak kena buka kitab. Yang tu bagus tu, sebab kita akan jadi lebih dalam penguasaan kita. Jadi ikut sayanya memang iza wujidal ma' batalat tayammum. Maka batallah kelas kita Ustaz Suhaimi sampai ke hari kiamat insya-Allah. Di sinilah. Ikut sayanya saya tak nak baca dah matan Abi Syuja'. Cukup dengan Fadilatul Syekh Syed bin Saltun yang lebih ahli, bahkan beliau lah sebenarnya guru saya secara khusus dalam masalah fiqh. Eloklah kita terus belajar sama-sama dengan beliau. Dan Syekh Syed pun sebutkan saya, beliau nak baca matan Abi Syuja' dari mula sampai habis, dan akan baca kitab-kitab mazhab Syafi'i dari kitab ke kitab di sini. Habis kitab matan Abi Syuja', kita baca kitab lain pula, yang ringkas-ringkas. Ada pun kitab yang tinggi-tinggi di madhiyafah lain. Main Ruak Jawi ni kita baca yang ringkas-ringkas, tapi kita lumatkan daripada kitab ke kitab dari segi perbahasan fiqh ni. Jadi hari Jumaat ba'da salatil maghrib, mubasyaratan biiznillah, lebih kurang dalam sejam setengah 2 jam gitu. Dia kalau ada usrah ke benda ke tu, bincanglah dengan nakib, buat awal sikit ke, buat kendian ke, semua ke, apa namanya, pada hari Jumaat. Jadi nampaknya saya tak baca dah kot matan Abi Syuja'. Biiznillah subhanahu wa ta'ala kita berpada dengan mengikuti pengajian beliau. Memanglah susah sikit orang Arab cakap, tapi selagi kita mengharapkan orang Melayu mengajar ni, tak selesai masalah. Dan saya sendiri, mazhab saya sebenarnya, saya tak suka orang Melayu belajar dengan orang Melayu. Kalau sahabat belajar dengan Ustaz Nazrul, saya tak suka. Sahabat baca dengan saya tak suka sebenarnya. Sebab kalau kita nak belajar dengan orang Melayu, kita balik Malaysia, kita mengaji pondok, boleh belajar dengan orang Melayu, masyaikh kat tu. Tapi kita dah sampai ke Mesir, kenapa kita masih lagi nak upada dengan orang Melayu? Dengan tidak menafikanlah keilmuan sahabat-sahabat kita yang lain. Bukanlah maksud saya nak suruh jangan datang kelas Ustaz Nazrul tu. Bukan maksud saya begitu. Kalau saya sendiri secara daripada sudut jauh hati saya tak suka orang Melayu belajar dengan orang Melayu. Cuma dah kitab ni kitab Melayu, kita bacalah kan. Dan memang ini tulah Melayu, takkan dibaca oleh masyaikh Arab. Ya kita bacalah kan. Itu memang dah terdesak lah, kita bacalah supaya kita tahu kitab Melayu, kita orang Perak kita kan. Tapi kalau macam madah-madah lain, secara peribadi je saya tak suka orang Melayu belajar dengan orang Melayu. Melainkan kalau kita ni awal lagi, baru sampai baca kelas masyaikh pula tinggi-tinggi, okey, kita bacalah dengan ustaz-ustaz Melayu, dengan masyaikh Melayu. Tapi bukan itulah, cukuplah, alhamdulillah, ni'mal syekh. Dah tak nak mengaji dah, ana kifayah. Ana wajadtu malja'i wa masdari wa manjaya. Tak nak dah belajar dengan masyarakat, rugilah. Sebab kita datang ke sini untuk mengambil terus daripada sumbernya lebih alim, dengan tidak menafikan kealiman Ustaz Nazrul dan sebagainya. Jadi cukuplah dengan orang Melayu ni sekadar ad-darurat. Kita tak apa nak lepas pergi dengan masyarakat pun tak apa nak faham, okey, tak apa, takat dengan orang Melayu setahun, okey, setahun setengah. Tapi sampai 3-4 tahun dengan orang Melayu juga, mazhab saya tak setuju. Mungkin mazhab orang lain dia setuju, tak apalah. Orang kata daripada tak belajar Ustaz, okey, betul lah, daripada tak belajar, dah belajar. Tapi kalau kita pegang pula daripada belajar dengan masyarakat Melayu masyarakat, kenapa saya pergi dengan masyarakat Melayu? Dengan kita tidaklah menafikan keilmuan sahabat-sahabat kita kan. Jadi ditambah pula dengan mazhab saya tu lagi kuatlah untuk saya tidak baca matan Abi Syuja'. Baik, sekarang tu dahulu insya-Allah, moga diberkati Allah.
Wa ala kullin semuanya baik, wa ala kullin semuanya baik. Kalau sahabat rasa dapat manfaat banyak dengan Ustaz Nazrul, teruskanlah. Tapi kalau tanya saya, mazhab saya begitu. Walaupun mazhab Ustaz Nazrul tidak begitu. Wa likulli wijha wa muwalliha fastabiqul khairat. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal muslimina kullihim ya arhamar rahimin. Barikillahumma hayatana waj'alna min a'immatil huda wahfazna wahfaz lisanana alsinatana wa dhamairana waj'alna minal mahfuzina ya akramal akramin bijahi sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna min huffazil Qur'an waj'alna min huffazi ahadisi habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.